dalam negeri. Okey tuan-tuan saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad Hanafi, DAP memang problem. Dan hari ini saya tahu tentang usul undi tak percaya tu. Ini memang masalah tuan-tuan. Sebab apa? Dia orang ni dah menjumpai kelemahan yang ada kepada Perikatan Nasional. Okey, saya cerita sikitlah, ini pandangan peribadi saya tuan-tuan. Mungkin dia betul, mungkin dia silap. Bila kata Perikatan Nasional ini tidak didaftarkan sebagai sebuah entiti, gabungan parti, bermaksud dia ada kelemahan yang teruk, terutama bila tiba waktu untuk kita adakan pilihan raya kerajaan yang ke-15. Sebab Perikatan Nasional bukan ikatan satu gabungan parti yang sah, yang diiktiraf oleh pihak ROS. Jadi dia ada kelemahan di situ. Maksudnya pihak Tun Mahathir tahu dia mampu menggoda MP-MP yang berada dengan Perikatan Nasional dengan menjanjikan harapan di pilihan raya ke-15. Kan? Sebab kalau kita ikut yang ada sekarang ni, esok Tan Sri Muhyiddin Yassin nak bertanding atas gabungan mana? Azmi nak bertanding atas gabungan mana? Kan? Datuk Seri Hamzah Zainuddin nak bertanding atas gabungan mana? Tidak. Jadi dia orang tak ada tempat untuk mereka bertanding nanti atas platform gabungan parti. Di kelemahan ini dilihat oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Jadi mereka mula merencanakan sebuah rancangan strategi teragung Tun Dr. Mahathir untuk kembali berkuasa, untuk memastikan anak dia kembali berpeluang dalam arena politik tanah air. Maksud ini game bukan kecil punya game tuan-tuan. Kalau PN tak betul-betul, silap hari bulan boleh berkongsi lokap tuan-tuan. Silap hari bulan tuan-tuan. Pasal ini orang tua, kan, rekod dia menjatuhkan Perdana Menteri cukup luar biasa tuan-tuan. Tuan Gubernur Rahman rebah. Tun Razak tak sempat sebab Tun Razak meninggal dunia. Kan? Tun Husin On rebah tuan-tuan. Tun Abdullah rebah tuan-tuan. Datuk Seri Najib Tun Razak antara yang terbaik rebah tuan-tuan. Tun Mahathir dia sendiri yang rebah tuan-tuan. Dan hari ini dia nak rebahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin dia boleh berjaya, mungkin dia tak boleh berjaya. Kan? Tapi yang dia tak berjaya, kita sentiasa berhati-hati. Letakkan diri kita umpama musang yang berwaspada kepada perangkap-perangkap yang dipasang oleh Pakatan DAP ni tuan-tuan. Kan? Kalau kita ni bersifat singa saja tak guna, singa kat DAP, singa tak guna. Kalau kita tak berhati-hati perangkap-perangkap yang dipasang oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kan? Kita jangan pandang mereka ini kecil. Kalau kita pandang mereka kecil, kan, makna kita akan kalah. Kita kena pandang mereka besar. Kita akan pandang mereka berbahaya. Bahawa kita berwaspada dan sangat berhati-hati untuk berhadapan dengan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Usul undi tak percaya cukup bahaya kepada kerajaan Perikatan Nasional. Kalau usul undi tak percaya dibentangkan nanti, dan sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal untuk mendapat majoriti 112, bermakna kuasa beralih tangan kepada Tun Mahathir dan Pakatan Harapan. Mereka akan menguasai semula Putrajaya. Mengikut hukum demokrasi, mereka boleh berkuasa sebab mereka ada simple majority. Kecuali Tan Sri Muhyiddin Yassin tak dapat simple majority, dia tak dapat simple majority, berpecah belah, kena bubar parlimen. Ini yang kita bimbang, ini yang kita paling takut hari ini tuan-tuan. Sebab kalau mereka kembali berkuasa saudara, tentulah mereka amat berwaspada dan menuntut semua kelemahan untuk memastikan kerajaan mereka boleh berpanjangan sampai pilihan raya yang ke-15. Tidak ada perkara yang mustahil tuan-tuan. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kita harap ke semua ahli parlimen yang menurunkan SD untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, menunjukkan kesetiaan yang padu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita harap tidak ada ahli parlimen yang berpegang pada prinsip bunga teratai akar tak jejak ke bumi.
kolam PM pun boleh, nak angkat pergi kolam PH pun boleh. Kita harap tak ada yang macam tu. Kita harap berkorban dah kali ini demi agama, demi bangsa, demi tanah air yang kita cintai ini. Sebab kalau boleh kepada Tuan Mahathir kali ini, tentulah Tuan akan kembali mendengar suara-suara Lee Kuan Yew, suara-suara Terowong, suara-suara Kula Segaran, suara-suara P. Ramasamy, suara-suara Nga Kok Meng, suara-suara Mat Sabu, Khalid Samad dan yang lain-lain. Kita pastikan mereka tidak berjaya, InsyaAllah. Bulat air kerana pembentung, bulat Perikatan Nasional kerana muafakat. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, ramai ni. Kita sambung tajuk kita tuan-tuan. Sejarah membuktikan Mukhris pernah tumbang di Kedah pada tahun 2016. Cuma ketika itu PM kita bernama Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan hari ini PM kita bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maksud, kalau ikut atas kertas, Mukhris sudah tumbang. Sudah tumbang. Maksud, kekuasaan Mukhris di Kedah bakal berakhir tidak lama lagi. Itu bukan menandakan berakhirnya perang tuan-tuan. Maksudnya perang baru nak bermula tuan-tuan. Perang baru nak bermula. Kita kena ingat, Bersatu itu ditubuhkan selepas Mukhris hilang jawatan MB di Kedah. Dan harus tuan-tuan ingat, Mukhris pernah mengeluarkan kenyataan sebelum pilihan raya yang ke-14. Dia kata MB dia ada kuasa untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri untuk mengadakan pilihan raya negeri. Maksud dia masih ada pilihan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi tuan-tuan, berhati-hati tuan-tuan, perang baru nak bermula. Tapi tak apa tuan-tuan, baik buruk kita mesti ambil dari Kedah. Sebab kalau kita mikirkan soal politik, kita bimbang mereka mengamuk. Tapi dari segi rakyat Kedah, kita akan tukang kerajaan dah. Kesian kepada rakyat Kedah, tak larat dah nak ikat perut. Kesian kepada orang miskin di Kedah, rumah kena runtuh di sana sini tuan-tuan. Kesian ke peniaga-peniaga pasar malam di Kedah, asyik kena usir dari tapak niaga. Jadi di Kedah ni tuan-tuan banyak masalah tuan-tuan. Dia jadi mundur bukanlah kerana Kedah tu mundur tuan-tuan, tapi disebabkan Mukhris ni dia kurang nak prihatin kepada rakyat Kedah. Dia asyik salahkan rakyat, dia asyik minta rakyat berkorban, dia asyik minta rakyat ikat perut. Kalaulah ada mana-mana NGO atau syarikat atau orang perserokongan yang turun nak bantu golongan miskin di Kedah, nanti tuan-tuan faham-fahamlah, pegawai-pegawai dia maki hamun kita balik. Nak tolong orang di Kedah, pastikan tuan-tuan melapor dulu kepada pegawai-pegawai Mukhris, yang mana boleh tolong, yang mana tak boleh tolong tuan-tuan. Ustaz Abid Liu dah kenal tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Ya, Abdul Aziz, bubar segera, bubar parlimen. Okey, bubar parlimen ni tuan-tuan, sebenarnya yang paling praktikal. Perkara yang paling praktikal adalah bubar parlimen. Itu yang paling praktikal sebenarnya. Maksudnya serahkan kuasa kepada parlimen dan parlimen serahkan semula kuasa kepada rakyat. Bubar parlimen dan tempoh 60 hari kita kena buat pilihan raya kerajaan yang ke-15. Tapi perkara ini bukanlah semudah yang kita fikirkan. Sebab Perikatan Nasional bukan satu entiti gabungan yang sah. Bermaksud kalau kata bubar parlimen, bersatu, serpihan bersatu Tan Sri Yassin nak bertanding atas platform gabungan mana? Serpihan PKR Azmin Ali nak bertanding atas gabungan mana? Dan sedia maklum, Muafakat Nasional menjelaskan bahawa ini bukan entiti gabungan parti, tapi sebagai Kerajaan Ehsan Muafakat Ahli Parlimen disebabkan keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Ini masalah yang PN sedang hadapi. Tapi kita tak mau fikir panjang lah. Saya ni senang cerita. Dulu, kini selamanya bersama dengan UMNO. UMNO bersama dengan PAS. Jadi saya lebih suka Muafakat Nasional itu bertanding
dengan komponen-komponen yang sedia ada dalam Barisan Nasional dan juga Gagasan Sejahtera, dan itu juga mengurangkan risiko kita kehilangan kerusi-kerusi penting terutama di kawasan-kawasan Melayu. Sebab target kita mengharapkan undi Melayu dan undi Bumiputera tu solid, dan sedikit peratusan undi daripada orang Cina dan India kepada MIC dan MCA. Kalau kita nak tambah lagi geng tu, dia jadi darca tuan-tuan. Nanti duk berebut pula siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Betul tak? Tak mau bagi berebut. Kita nak sebuah kerajaan yang dominan, Perdana Menteri yang benar-benar akarnya jejak ke bumi, bukan Perdana Menteri yang bunga teratai akar tak jejak ke bumi. Tuan-tuan, doa yang terbaik, yang penting DAP tidak kembali berkuasa di Putrajaya. By hook or by crook, kita tak mau DAP. Itu je. Apa alasan pun, apa cerita pun, kita tak mau DAP. Sebab DAP tuan-tuan tahu sebuah entiti parti yang tak mesra kepada perlembagaan persekutuan, tak mesra kepada institusi Raja-Raja Melayu, tidak mesra kepada hak istimewa kepada orang Melayu, tidak mesra kepada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, tidak mesra kepada apa? Islam, agama persekutuan. Malah melakukan penentangan secara halus dan kasar berkaitan dengan undang-undang syariah Islam. Jasa membantah usul-usul berkaitan Akta 355. Sejarah dalam parlimen membuktikan DAP tidak layak untuk kita angkat berkuasa dalam negara kita. Kita tak mau lagi ISEP, kita tak mau lagi Rome Statute. Sebab tu kalau kata bubar parlimen, Muafakat Nasional menang, kita harap DAP diharamkan di negara kita. Tuanku Berhaman membuktikan beliau mampu mengharamkan PAP di Malaysia. Kita tengok Menteri mana pula yang ada keberanian untuk mengharamkan DAP di Malaysia, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Gambar sangkut-sangkut lah. Saya baca komen je, no? Sekejap. Saya baca komen je, no? Sekejap. Sangkut-sangkut. Sekejap. Okey, tuan-tuan. View 2000, terima kasih tuan. Alhamdulillah lah. Ramai awak dengar kan. Ya, Hamid Wahab setuju tak mau DAP. Tak boleh DAP, tak boleh tuan. Sebab kalau kata nak haramkan DAP ni, kita banyak fakta yang boleh mengharamkan DAP. Tuan-tuan pun tahu cerita lah, no? Banyak pelanggaran yang mereka buat. Contoh, mereka tidak mengiktiraf tentang kontrak sosial. Kenyataan pimpinan mereka yang mengatakan sosial kontrak dah mati. Di sini tidak kontrak sosial. Maksud mereka ni layak diharam. Dan banyak pimpinan mereka ni valid dengan isu Liberation Tiger of Tamil dan isu-isu lain seperti Parti Komunis Malaya dan yang lain-lain. Maka sebenarnya cukup alasan dan fakta yang kukuh, bukti yang kukuh untuk kita menggantungkan pendaftaran DAP atau mengharamkan terus parti DAP beroperasi dalam negara kita. Sebab mereka ni barah yang tak boleh dirawat lagi, tuan-tuan. Tidak ada harapan untuk kita sembuhkan dia lagi. Dengan cara mengharamkan DAP, barulah Malaysia ni selamat. Hari Malaysia tak selamat sebab ada DAP. Kalau DAP tak ada, selamat tak? Kalau kata Pakatan menang pun, kita selamat sebab tak ada DAP. Kalau Muafakat Nasional menang pun, kita selamat sebab tak ada DAP. Yang kita takut hari ni, yang kita bimbang hari ni, yang kita gerun hari ni adalah DAP, tuan-tuan. DAP. Itu yang paling takut, kita gerun. Jadi kita kena pastikan DAP ni dinyahkan daripada arena politik tanah air kita. InsyaAllah, hendak sebudaya, tak hendak seribu dalih. Okey, tuan-tuan. Sangkut-sangkut sikit, no? DAP kita... Okey, Tuan Ismail. Ya, betul Aisyah Razak. Jangan, tuan. Macam mana kita berlawan, tuan-tuan, pastikan kita elakkan DAP kembali berkuasa di Putrajaya. Itu yang paling penting. Kita tolak Pakatan kerana DAP, tuan-tuan. Macam Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim ni, mereka merupakan boneka kepada agenda DAP atau hidden agenda DAP.
Sebab DAP tahu tanpa sokongan 10% undi orang Melayu, mereka takkan mampu berkuasa di Putrajaya. Hanya memperkudakan, memperkakaskan, membonekakan orang-orang gila kuasa, seperti Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim, yang membolehkan DAP kembali berkuasa di Putrajaya. Kalau ikutkan, DAP pun tak mau kepada Tun Mahathir, tapi dia tidak ada pilihan. Mereka tetap kena sokong Tun Mahathir supaya mereka boleh kembali berkuasa di Putrajaya. Jadi kita kena ingat, kalau Tun bercakap, samalah macam Lim Kit Siang bercakap. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap, samalah macam Lim Guan Eng bercakap. Yang paling pandai bercakap, yang paling pandai berkokok, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiap-tiap hari dia buat live, tuan-tuan. Macam-macam buku dia buka, tuan-tuan. Macam-macam nama besar dia jual, tuan-tuan. Macam-macam movie dia cerita, tuan-tuan. Penuh dengan kata-kata yang lembut. Berbagai petikan-petikan ayat suci Al-Quran dia gunakan, tuan-tuan. Berbagai-bagai riwayat perawi-perawi hebat dia gunakan, tuan-tuan. Semata-mata untuk menghalalkan cita-cita dia untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia bersama dengan DAP laknatullah. Berhati-hatilah, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan terpengaruh dengan Anwar, tuan-tuan. Anwar tu, tuan-tuan, antara gigi dan lidahnya, giginya lebih lembut dari lidah, tuan-tuan. Dia akan cakap kesian kepada peniaga, kesian kepada driver teksi, kesian kepada nelayan, kesian kepada orang Melayu. Kesianlah kenapa tindas orang Melayu, kenapa anaknya orang Melayu, kenapa menyempitkan. Dia akan bagi berbagai-bagai doktrin, nak brainwash kita ni supaya kita terpengaruh dan memberi undi 10% kepada dia. Ya, Tan Samsudin Abdullah, Waalaikumsalam. Kenapa orang Melayu boleh sebenarnya, tuan-tuan, orang Melayu ni dia tak terpesona dengan DAP. Yang terpesona dengan DAP ni pemimpin Melayu. Pemimpin Melayu yang kecewa, yang enggan berundur, sanggup menjual diri dan maruah semata-mata hendak kembali berkuasa di Putrajaya. Itu ceritanya, tuan-tuan. Mereka tak boleh menjatuhkan Islam. Hanya orang Islam sendiri yang boleh menjatuhkan Islam. Mereka DAP takkan mampu menjatuhkan orang Melayu, memecah belahkan orang Melayu, kecuali orang Melayu itu sendiri yang memecah belahkan penyatuan orang Melayu, tuan-tuan. Maksud kita ni yang pecah belah kerana Melayu, tuan-tuan. Melayu yang jadi boneka perkakas kuda, tunggangan DAP, tuan-tuan. Kau setakat Lim Kit Siang bercakap, Melayu mana nak dengar? Kau setakat Lim Guan Eng bercakap, Melayu mana nak dengar, tuan-tuan? Tapi kalau Tun Mahathir bercakap, ramai juga orang Melayu yang dengar. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap, ramai juga orang Melayu yang dengar. Kalau Khalid Samad bercakap, ramai juga orang Melayu yang dengar. Kalau Mat Sabu bercakap, ramai juga orang Melayu yang dengar. Kenapa? Kerana mereka DAP belajar daripada buah songkok di Singapura, tuan-tuan. Cuma buah songkok baru lepas ni lain sikit. Mereka membonekakan banyak pemimpin tersohor dalam negara kita. Kalau di Singapura, Lee Kuan Yew hanya memperkudakan Osman Wok dan seorang 2-3 orang lagi. Tapi hari ini mereka memperkudakan nama-nama besar. Tun Dr. Mahathir, satu dunia kenal dia, tuan-tuan. Siapa tak kenal Tun Mahathir, tuan-tuan? Semua orang kenal dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa tak kenal, tuan-tuan? Satu dunia kenal, tuan-tuan. Maksud dua orang ni sangat tersohor, sangat masyhur nama mereka, tuan-tuan. Jadi bila mereka ni bercakap, ramai juga orang Melayu yang dengar. Tidak. Bila Anwar bercakap, ramai juga orang Melayu yang dengar. Ini masalah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kebelakangan ni tuan-tuan nampak DAP kurang bercakap. DAP mungkin pegang prinsip silent is golden. Diam itu adalah emas. Mereka hanya membiarkan orang-orang Melayu, pemimpin Melayu yang bersama mereka bercakap mewakili mereka. Tuan perasan tak? Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Khalid Samad, Mahfuz Omar, Salahuddin Ayub, Datuk Seri Mukhlis Mahathir,
hanya pemimpin Melayu yang bercakap mewakili Pakatan Harapan. Pasal tak? Yang Lee Kuan Yew tak bercakap lagi. Lim Kee Siang jarang-jarang bercakap. Ngah Kok Meng langsung tak bercakap. Kan? Nye tak bercakap. Kan? Dua Sudu Minyak Sawit tak bercakap. Ning Ching tak bercakap. Teresa Kok tak bercakap. Kan? Semua pakai diam ya. Kula Segaran diam, P. Ramasamy diam. Kenapa mereka mendiamkan diri? Maksud mereka menggunakan strategi kan? Bayang-bayang Mahathir, bayang-bayang Anwar, bayang-bayang Mat Sabu. Bila kata yang bercakap, yang mewakili Pakatan Harapan itu Melayu, maka ramai juga Melayu yang akan terpengaruh, tergoda dan nak bersama dengan mereka. Nampak tak? Dan hari ini mereka nak menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional juga menggunakan boneka-boneka Melayu. Perasan tak? Boneka-boneka Melayu. Perasan tak? Ya hati-hati tuan-tuan. Kita harap kepada orang Melayu. Kan? Cukuplah. Cukup. Belajar dari kesilapan 22 bulan DAP berkuasa. Kita terpaksa naik bah, turun bah. Nak turun ke dataran merdeka. Nak buat himpunan gergasi untuk membantah cubaan-cubaan DAP untuk meratifikasi ISOP. Kita terpaksa berjuang, berhimpun di Sogo untuk mendesak kerajaan DAP membatalkan ratifikasi Deklarasi Rom Statut yang telah ditandatangani oleh Menteri Sumber ketika itu, Kula Segaran. Nampak? Dan benda itu pasti berulang lagi. Adakah kita cukup kekuatan untuk menghalang apa-apa deklarasi yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan kita? Tambah-tambahan hari ini musim COVID-19. Rakyat diharam untuk mengadakan sebarang himpunan-himpunan awam. Tentulah kalau mereka kembali berkuasa di Putrajaya, bermaharajalela lah puak-puak DAP untuk menjahanamkan perlembagaan persekutuan dan melemahkan tonggak terakhir Islam dan Melayu, iaitu institusi Raja-Raja Melayu. Bersediakah anda kembali di bawah pemerintahan DAP? Tentu anda tidak bersedia. Di berkenaan bantuan prihatin yang lambat tu, janganlah kita marah sampai kita nak menjatuhkan kerajaan. Betul tak? Terang sikit-sikit masalah kebajikan tu yang lambat tu, janganlah kita marah, memberontak sampai kita membenci PN. Kita menyokong pula Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Ingat, sokong Tun samalah sokong DAP. Sokong Anwar samalah sokong DAP. Sokong Mat Sabu samalah sokong DAP. Kan? Tuan-tuan kena tanam dalam minda tuan-tuan. Kau tengok Tun bercakap, nampak muka Lim Kee Siang. Kalau Anwar bercakap, nampak muka Lee Kuan Yew. Senang cerita tuan-tuan. Lari tajuk. Tak lari tuan-tuan. Tajuk dia kerajaan Negeri Kedah runtuh. Kerajaan DAP juga di Kedah tu. Tanpa sokongan yang bohong. Mukris tak boleh menubuhkan kerajaan Negeri Kedah. Tanpa ada adun lompat parti dari UMNO, Mukris tak boleh menubuhkan kerajaan Negeri Kedah. Mukris cuma ada 19 kerusi saja. Kan? Muafakat Nasional ada 17 hari ini. PAS ada 15, UMNO ada 2. Bermakna kita akan dapat MB daripada Parti Islam se-Malaysia. Seronoknya lah. Contoh tu pakai baju hijau tuan-tuan ni. Meraihkan, mensyukuri dan satu harapan dan doa kepada Muafakat Nasional Kedah agar dapat MB daripada PAS. Memang MB PAS lah 15 kerusi. Takkan kita nak ikut perangai bersatu Tun. Satu kerusi pun jadi MB. 13 kerusi pun jadi menteri. Tak maulah macam tu. Kita nak MB itu dipilih di parti yang dominan, supaya MB itu ada kekuatan dan tak mudah diugut oleh komponen yang dominan dalam gabungan kerajaan negeri tersebut. Sebab tu demokrasi bermaksud yang paling dominan akan pegang jawatan penting. Kalau kita ambil 6 menteri daripada parti yang paling minoriti, 6 menteri itu akan jadi boneka tuan-tuan. Kena buah tunjuk saja.
Sudah. Kalau kita ambil Menteri Besar itu daripada parti yang minoriti, nanti Menteri Besar itu akan jadi boneka kepada yang dominan. Sebab hukum demokrasi memang macam tu, tuan-tuan. Yang kuat king, tuan-tuan. Biasa, tuan-tuan. Okey, tuan, banyak soalan ni. Ya. Saya, siapa yang pertikaikan perlembagaan elok dibatalkan kerayatan dia. Itu yang sepatutnya. Kalau kita berbalik kepada perjanjian kontrak sosial yang disetujui oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu yang diwakili oleh UMNO, orang Cina yang diwakili oleh MCA, orang India yang diwakili oleh MIC, dan juga pihak Empire British yang diwakili oleh pihak British. Kalau ikut perjanjian tu, tuan-tuan, dibagi kerajaan just solely, yang mana mereka mendapat kerajaan setelah mereka mengiktiraf bahawa Malaysia ini setelah Melayu sebuah negara Islam. Kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu ditambah dengan anak negeri Sabah dan Sarawak pada tahun 1963, mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan mengiktiraf bahawasanya semenanjung tanah Melayu ini adalah hak mutlak kepada bangsa bertuah ini, iaitu bangsa Melayu. Itu syarat dia, tuan-tuan. Kalau kata mereka melanggar syarat ini, sepatutnya mereka boleh terlucut kerajaan yang mereka miliki hari ini. Kalau ikut kepada perjanjian sosial kontrak, barulah Yang Tuan Agong, Raja-Raja Melayu merestui dan menurunkan separuh kuasanya kepada rakyat. Maka wujudlah demokrasi raja berperlembagaan. Sebelum ini, pemerintahan Tanah Melayu disebut Raja Mutlak, tuan-tuan. Johor, Kedah, Selangor, Raja Mutlak. British ni dia tak jajah kita. Dia cuma diminta untuk mentadbir urus negara kita. Sebab tu kita ada raja lagi. Kalau British menjajah, biasanya tak ada raja. Negara-negara yang dijajah British, semua yang pertama British buat, jatuhkan raja dia dulu. Tapi di Tanah Melayu, dia tak jatuhkan raja. Sebab kita bukan dijajah, kita di bawah perlindungan Empire British masa itu. Cerita dia, tuan-tuan. Kalau silap, tolong betulkan. Dan hari ini banyak ni line slow sikit, tuan. Line slow. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Nazrin, Profesor Koh dah cakap jangan cakap hal Melayu, Malaysia milik Melayu. Semenanjung Tanah Melayu ni memang milik orang Melayu lah. Macam Sabah, Sarawak tu, Sabah tu anak-anak negeri Sabah, Sarawak tu anak-anak negeri Sarawak. Di Sarawak pun ada Melayu Sarawak. Yang paling besar lah bangsa Dayak yang paling besar di Sarawak. Yang kedua Melayu Sarawak. Itu dah. Macam semenanjung Tanah Melayu ni memang hak milik mutlak kepada orang Melayu dan peribumi. Itu cerita ada. Itu fakta yang tak boleh dipertikaikan dan sangat tuntas. Strukturnya sangat tuntas, tuan-tuan. Cuma masalah, tuan-tuan, ada segelintir pemimpin-pemimpin DAP ni majoriti lah. Dia orang ni tak berpandukan kepada pegangan sejarah lagi. Mereka nak mengubah entiti Malaysia ni selama-lamanya. Mereka nak wujudkan satu bangsa Malayan atau Malaysia, yang mana tidak ada lagi Melayu, Cina dan India. Yang ada cuma bangsa Malayan yang kedudukannya sama rata dari segi keagamaan, dari segi hak perkahwinan, pemilikan harta dan sebagainya. Nampak memang cantik, nampak yang memang sedap, tapi sebenarnya mereka lah akan menguasai negara kita. Mereka akan menguasai negara kita. Sebab kita orang Melayu takkan dilindungi lagi oleh perlembagaan. Kita orang Melayu takkan dilindungi oleh institusi Raja-Raja Melayu lagi. Dan matlamat mereka yang terbesar lah nak merepublikkan negara kita. Ini bukan perkara main-main, tuan-tuan. Ini bukan perkara main-main, tuan-tuan. Ini perkara yang sangat serius dan berat, tuan-tuan. Bila kita pandang benda tak serius, sebab itulah mereka berkuasa di belah raya yang ke belah. DAP ni api dan sekam, tuan-tuan. Duri dalam daging dan negara kita, tuan-tuan.
Mereka ada di mana-mana saja, tuan-tuan. Dalam bidang ekonomi mereka ada, dalam bidang pendidikan mereka ada melalui sekolah-sekolah, ada Dongzong atau UEC, CUEC itu. Melalui politik mereka ada. Mereka ada di mana-mana sahaja, tuan-tuan. Mungkin dalam institusi organisasi kerajaan pun mereka ada, tuan-tuan. Mereka ada di mana-mana. Mereka dah berakar umbi dalam negara kita. Bukanlah mudah untuk mengatasi mereka kecuali dengan keberanian kita untuk mengharamkan mereka saja. Kalau kita tak haramkan DAP, setakat kita racun di dahan, racun di pucuk, akarnya tak akan mati, tuan-tuan. Selagi akarnya hidup, selagi itulah DAP takkan berakhir dalam negara kita. Sebab tu dengan pengharaman DAP, maka akarnya kita cabut, kita racun elok-elok, tak wujudlah. Mereka kuat bila mereka ada persatuan. Bila kita haramkan persatuan dia, maka mereka tidak kuat lagi kerana mereka berpecah belah, mereka tidak ada dahan pokok nak berpaut lagi, tuan-tuan. Itu cara, tuan-tuan. Tak ada cara lain, tuan. Kalau kita nak brainwash mereka, kita nak wujudkan pusat-pusat, nak bagi latihan apa-apa, tak guna, tuan-tuan, sebab dah berakar umbi dalam negara kita. Komen sangkut-sangkut lah. Ulas sikit Osman Wok ni antara penentang hebat UMNO lah. Dulu ni, tuan-tuan, bila kata Tuanku Berhman membawa UMNO bertanding di Singapura, maka ketika itu Lee Kuan Yew membalas dendam dengan masuk PAP bertanding di Malaysia pertama kali. Dan ketika itu UMNO kalah teruk di Singapura. Tetapi DAP menang satu kerusi di Bangsar, iaitu Mendian Dewan Nai dan juga Presiden Singapura yang ketiga. Bila kata Tuanku Berhman mengharamkan PAP dan menyingkirkan Singapura daripada Malaysia, maka ketika itu Dewan Nai telah menjadi yang berhormat bebas. Maka Dewan Nai pun mewujudkan sebuah parti baru yang nama juga adalah PAP, tapi tidak dibenarkan oleh pihak pendaftar. Maka mereka tukar nama kepada Democratic Action Party, berlogokan logo bunga raya yang dipakai oleh Bersatu hari ini. Itu logo asal DAP, tuan-tuan. Logo Bersatu itu logo asal DAP. Cuma bunga raya DAP dia ada 6 kelopak. Bunga raya Bersatu ada 5 kelopak. DAP ada 6. Pelik 6 5. Bersatu dia naik ke atas, tuan-tuan. DAP dia turun ke bawah, tuan-tuan. Tapi pokok pangkal logo Bersatu dengan logo asal DAP sama, iaitu bunga raya, tuan-tuan. Bukan hantu raya, bunga raya. Lepas tu mereka tukar kepada logo roket yang hampir sama dengan logo petir PAP di Singapura. Dan dasar perjuangan DAP, inti parti perjuangan DAP, tidak ada perbezaan walaupun sikit dengan PAP Singapura, iaitu perjuangan yang dibawa Lee Kuan Yew, iaitu Malaysia, dasar utama keperjuangan dan juga terkandung dalam perlembagaan parti DAP itu sendiri. Tuan buka perlembagaan DAP perkara 2, matlamat dan hala tuju DAP. Tuan tengok nombor 2. Dia nak ubah perlembagaan kita ke arah lebih sekular. Tuan tengok perkara 4. Nak menghapuskan segala akta-akta yang dianggap diskriminasi oleh DAP. Contoh Akta 355 akan dihapuskan. Mahkamah syariah akan ditutup, dijadikan sebagai pusat nikah kahwin saja. Itu yang terkandung dalam perlembagaan DAP. Bukan saya kata. Nombor 2 kata, sama rata Malaysia ubah perlembagaan di sekolah. Sekolah tak ada Islam, tuan-tuan. Nombor 4 dia kata nak menghapuskan akta-akta yang berbentuk diskriminasi di pandangan mata DAP. Contohnya Akta 355 yang berkaitan dengan undang-undang syariah yang melibatkan mahkamah syariah dalam negara kita. Nampak? Maksud kalau kita ni orang Melayu sokong DAP, tuan-tuan, bermakna kita menentang Islam, kita nak haramkan mahkamah syariah, kita nak haramkan Akta 355, kita nak cabut hak istimewa kita, nak turunkan bahasa kita, dan nak merepublikkan negara kita, dan nak beri peluang dan ruang DAP menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi pilihlah mana-mana boneka jadi presiden. Tapi yang berkuasa Perdana Menteri. Di Singapura yang berkuasa tu Perdana Menteri. Presiden tu biasa-biasa Perdana Menteri yang berkuasa. Dasar-dasar semuanya Perdana Menteri.
perancangan semua Perdana Menteri. Presiden cuma yes sir, no problem. Sebab Presiden tidak ada kekuatan. Yang ada kekuatan politik Perdana Menteri. Dan benda itu juga akan berulang di negara kita kalau kita tak berwaspada seperti seekor musang yang sentiasa berhati-hati kalau ada perangkap yang dipasang oleh musuh. Tuan-tuan. Ya tuan-teman, bolehkah kita rakyat tahu hingga kini kuasa raja-raja Melayu terjaga kemas, tidak diusik, dikurangkan walaupun sedikit jika ada sebarang. Kuasa raja-raja Melayu ni tuan-tuan, kalau dulu ni sebelum krisis perlembagaan 1993, kuasa raja-raja Melayu sangat luar biasa. Tapi 2 kali sudah raja-raja Melayu ataupun institusi raja-raja Melayu disentuh dalam Dewan Rakyat. Pertama pada tahun 1982 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad juga. Yang kedua pada tahun 1993 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dulu raja-raja Melayu yang Tuan Agong kebal. Hari ini Tuan Agong tidak kebal. Tuan fikir Presiden Amerika kebal, Presiden Indonesia kebal, Presiden Filipina kebal, Presiden Putin kebal. Tapi pemerintah negara kita yang di Tuan Agong tidak kebal disebabkan ketamakan, kerakusan Tun Dr. Mahathir dan juga pendokong terkuat dia ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang tuan tahu tak, Tun Mahathir dengan Anwar pernah bergabung menarik kekebalan raja-raja Melayu. Ni Tun Mahathir dengan Anwar. Tuan tengok baju Anwar pakai dulu, Daulat Rakyat. Nampak penderhakaan yang besar yang dibuat Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim kepada raja-raja Melayu. Maksud mereka memfitnah yang di-Pertuan Agong ketika itu, almarhum Sultan Iskandar. Dan kononnya almarhum membunuh adik Prebet Adam. Sedangkan tak ada pun mana-mana adik Prebet Adam yang mati di Padang Goh. Prebet Adam ada 9 adik-beradik. Yang meninggal seorang tu wanita, bukan lelaki. Meninggal pada usia 9 tahun disebabkan rumah terbakar, ditimpa tiang seri rumah dia di Bagan, Pulau Pinang. Maksud cerita-cerita yang disebarkan oleh Akbar pada era 90-an itu tidak benar sama sekali. Tapi ketika itu almarhum tuanku tidak ada kekuatan untuk menentang kekuatan media yang dikuasai oleh Tun Mahathir Mohamad. Masa tu tak ada FB, tuan-tuan. Tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada Instagram. Yang ada utusan Malaysia dan portal-portal dan akhbar-akhbar yang lain. Ketika itu tak ada bernama, tak ada Astro, tak ada Malaysia Kini, tak ada Malaysia Gazette. Yang ada TV1, TV2, TV3 saja. 3 channel je ada, tuan. Tiga channel ni dikuasai 100% oleh Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Kan? Tu dengan Anwar ni, tuan, dengan main-main, tuan. Kan? Tu dengan Anwar ni pernah bergabung, tuan-tuan, melemahkan tonggak terakhir ketuanan Melayu, iaitu raja-raja Melayu. Dan ketika itu yang bangkit menentang adalah Presiden Semangat 46, iaitu yang mulia Tengku Razali kita. Dia dah bagi amaran, dia bantah usul, tapi apa akan daya, beliau tidak ada kekuatan dalam Dewan Rakyat. Usul tetap lulus, tuan-tuan, mendapat sokongan 2/3 majoriti ketika itu, tahun 1993. Tuan-tuan boleh buka YouTube lah, tengok balik kan. Kalau silap saya minta maaf, tuan-tuan. Saya pun merujuk kepada kenyataan handset lama dalam parlimen. Okey, tuan-tuan. Ya, Tuan Nordan, Assalamualaikum. Sama aja mana-mana parti, BN. Tak sama, tuan. Siapa akan sama? Siapa akan sama? Muafakat Nasional atau Barisan Nasional atau Gagasan Sejahtera ni, ideologi yang dibawa mereka adalah konservatif, mempertahankan nilai-nilai tradisional, mempertahankan perjanjian asal kemerdekaan, mempertahankan perkara-perkara dalam perlembagaan persekutuan. UMNO, MCA, MIC, PAS merupakan parti-parti sebelum kemerdekaan negara kita, dan sifat mereka adalah konservatif.
berbanding dengan parti-parti yang bersama dengan Pakatan. DAP bukan konservatif. DAP merupakan parti sosialis kiri yang cuba membuat perubahan drastik, yang nak mengubah perlembagaan persekutuan, nak mengubah asas kemerdekaan negara kita, nak mengubah tentang kerajaan Jasoli dan memperjuangkan kesamarataan dalam negara kita. Dan kita hari kenapa nak menyokong parti-parti yang tidak konservatif? Kita orang Melayu sayangkan agama kita, sayangkan hak istimewa kita, sayangkan bahasa kita, sayangkan masa depan generasi kita. Kita menyokong parti yang tidak konservatif. Sokong DAP, jatuhkan Islam, rampas hak kita. Sokong PKR. PKR bukan konservatif, tuan-tuan. PKR parti yang 100% sama dengan DAP. PAN bukan parti konservatif. PAN parti yang sama macam DAP, tuan-tuan. Sebab tu mereka AISA, mereka Rom Statut, mereka nak sama rata agama, sama rata bahasa, sampai kemaluan pun mereka nak sama ratakan juga, tuan-tuan. Tak nampak semua benda ni. Kita ni orang Melayu, orang bumi, kena haramkan menyokong mereka. Dan kepada orang Cina dan India, orang Cina dan India lebih selamat menyokong MCA atau MIC. Sebab MCA tu dia konservatif, MIC dia konservatif. MCA mempertahankan perjanjian kemerdekaan, mempertahankan perjanjian sosial kontrak yang termeterai antara Melayu, Cina, India, raja-raja Melayu dan pihak British. DAP tak pertahankan perjanjian tu. DAP PKR merisikokan orang Cina dan India hilang kerajaan, hilang taraf kewarganegaraan Malaysia sebenarnya. Sebenarnya, tuan-tuan, mereka merisikokan masyarakat Cina dan India hilang kerajaan sebenarnya. Sebab mereka mencabar perjanjian yang dipertahankan UMNO, PAS, MCA, MIC, GPS. Ini kenapa orang Cina sokong DAP? Okey, tuan, sekarang cukup, tuan. Dah pukul dah sejam dah, no? Minta maaf, line slow sikit, no? Line sokong yang patut tuan. Ini bukan soal KP, soal apa, tuan-tuan. Soal ideologi yang dibawa oleh MCA dan MIC. Ideologi dia konservatif, mempertahankan nilai-nilai tradisi, mempertahankan perjanjian asal kemerdekaan, mempertahankan perjanjian sosial kontrak kerajaan Jasoli, mempertahankan kedudukan Islam dalam perlembagaan, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu, anak Sabah, anak Sarawak. Itu maksud konservatif. Kita kena tahu parti itu bawa ideologi apa. Ini parti dekat-dekat nak bawa ideologi komunis pun kita sokong dia. Sosialis ni ada banyak, tuan-tuan. Tapi DAP ni dia bersifat radikal kiri, tuan-tuan. Buktinya 13 Mei 69, DAP merupakan parti radikal kiri yang berbahaya. PKR pun parti radikal kiri yang berbahaya. Buktinya reformasi 98, tuan-tuan. Itu bukti mereka radikal kiri yang berbahaya. Macam UMNO dan PAS, dia lebih kepada ekstrim reaksionari kanan, tuan-tuan. Kalau dia buat perhimpunan pun sampah tak tinggal, tuan-tuan. Kalau UMNO buat perhimpunan, sampah tak tinggal, tuan-tuan. Kalau PAS buat perhimpunan, sampah tak tinggal. Tak ada langsung kerusuhan atau kecelakaan kepada orang awam ataupun harta benda negara. Nampak? Itu bagi ekstrim reaksionari kanan, konservatif. Nak tahu perbezaan, tuan-tuan? Kalau tuan nak mengamuk, tuan boleh sertai DAP. Mengamuk atau balik kata polis apa. Okey, tuan, no? Terima kasih, tuan, no? Saya rasa faham, no? Saya pun tak pandai juga. Cerita lah. Orang tanya kenapa UMNO PAS buat perhimpunan tak ada rusuhan, tak ada sampah, tak ada kecelakaan kepada orang awam, tak ada kecelakaan kepada harta benda negara. Sebab konservatif. Dia akan mempertahankan nilai-nilai murni itu. Dia akan pertahankan nilai-nilai murni itu. Sampai orang kata UMNO ni dayus ke apa, tak melawan. Bukan tak melawan. Konservatif punya sifat macam tu. Mencintai keamanan, mencintai perpaduan, mencintai keharmonian, mempertahankan nilai-nilai rukun negara tu. Yang ni dah, yang ni dia membabi buta, tuan-tuan. Sebab dia tak mesra perlembagaan, tak mesra rukun negara, tak mesra perjanjian asal. Dia akan rosakkan harta benda. Dia akan jual aset negara. Dia akan pinjam duit sana, duit sini. Dia akan buat apa saja, bohong sana, bohong sini, supaya kita yang menyokong konservatif ni hilang kepercayaan pada
kepada parti kita lah. Mereka gambarkan parti-parti konservatif jahat, jual dana, jual tanah, jual aset, pinjam sana, pinjam sini, kencing sana, kencing sini. Tuan-tuan okey tuan-tuan? Panjang lebar tuan-tuan. Dah lajak ni, dah lajak. Sejam lah. Okey tuan, saya berhenti tuan-tuan. Sebelum setelah ni, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Okey tuan-tuan, kalau kita marahkan nyamuk, kita jangan bakar kelambu no. Yang tak dapat bantuan perhatian itu sabar, bawa dokumen pergi ke lembaga hasil negeri. Pada pandangan saya, kerajaan buat macam tu supaya tak ada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan untuk menipu mendapatkan RM1,600 itu. Bawa akaun bank tuan, bawa lesen SSM tu pergi ke lembaga hasil negeri. InsyaAllah tuan dan puan akan dilayan dan akan mendapat hak tuan-tuan jika tuan-tuan layak. Kalau tak layak tu, akulah nak buat macam mana. Betul kan? Tak layak nak buat macam mana kan? Okey tuan, yang terakhir isteri saya pesan sebelum tidur, kita maafkan semua orang. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, respect.